Okay, selamat pagi. So, hari ini cikgu mau bincangkan dengan kamu soalan 2C itulah ya, sebab cikgu tengok memang ini soalan litar, selari dan desir ini memang susah sedikit. Jadi memang kalau kamu sendiri buat mungkin kamu pun bingung kan. Jadi yang ini, soalan 2C ini, kalau kamu baca soalan tu dia minta apa ini? Dia minta bacaan emitter kan? Soalan 2C ini yang di muka surat 73 modul tu ya. Okey. Soalan minta jawapan bagi A. Ni bacaan emitter ni. Okey. Apa maklumat yang kita tahu? Baik, yang pertama kita tahu jumlah voltan yang melalui litar ni ya, 24 volt. Jumlah arus yang melalui sepanjang litar ni kita tidak tahu. Okey. Tidak diberikan. Dan seterusnya jumlah rintangan pun kita masih belum tahu. Tapi jumlah rintangan berkesan, maksudnya jumlah rintangan keseluruhan pada dalam litar itu, kita boleh kira sebenarnya. Okey, macam mana cara kita mau kira? Kalau kita lihat litar ni, ini adalah gabungan litar siri dan selari kan? Kalau tengok XY ni adalah litar selari, disambung secara bersiri dengan UX dan YZ. Ya? Jadi untuk selesaikan jumlah rintangan ni, kita perlu selesaikan yang selari dululah, yang ini. Okey, kita lihat macam mana kita mau kira jumlah rintangan bahagian selari ni, yang XY ni. Okey, ini rumus dia. Cikgu harap kamu sudah tahu macam mana mau kira jumlah rintangan untuk litar selari ya. Okey, 1/R sama dengan 1/6 tambah 1/2, selesaikan. Okey, yang ini adalah 1 tambah 3, 3 tu kamu tahu dari mana dapatkan, 2 kali 3, ini untuk dapatkan 6 sini kan. Okey, 1/R sama dengan 4 bahagi 6, selesaikan R itu adalah sama dengan 6/4 atau 1.5 ohm. Okey, jadi maksudnya jumlah rintangan yang merentasi XY ialah 1.5 ohm. Bagaimana kita mau cari jumlah rintangan berkesan? Kita tambah semualah. Kita tambah semua rintangan-rintangan yang ada pada litar. Oleh kerana yang ini adalah bersiri, UX, U bersiri dengan XY, bersiri juga dengan YZ, maka kita tambahkan sajalah. Jadi 8 ohm tambah 1.5 ohm XY itu, tambah lagi 2.5 ohm YZ, kita dapat 12 ohm. Jadi jumlah rintangan berkesan R bagi litar ini ialah 12 ohm. Maka kalau kita sudah dapat rintangan berkesannya, kita bolehlah cari dia punya arus menggunakan rumus V sama dengan IR tu ya. V sama dengan IR. Jadi I maksudnya sama dengan V bahagi R. Okey, V adalah 24, R tu adalah, tadi kita cari 12, maka jumlah arus yang mengalir di litar ini ialah 2 ampere. Okey, apa maksudnya jumlah arus mengalir? Bagaimana arus ni mengalir di litar tu ya? Okey, cuba lihat ni, ini maklumat yang kita sudah tahu. 2 ampere tu, okey, ianya akan mengalir daripada terminal positif. Macam ni ya, dia mengalir daripada terminal positif, dia lalu pergi ke UX, lalu sini. Maka 2 ampere lalu ke UX. Sampai di X, kamu nampak ada simpang. Okey, di sini sebenarnya 2 ampere itu akan terbahagi ya, terbahagi 2. Separuh akan pergi ke I2, iaitu separuh pergi ke emitter ini, separuh lagi akan pergi ke I3. Macam ni. Okay. Sebab yang ini selari kan, ada simpang di sini. Maka arus tu akan kena lalu kedua-dua bahagian ni. Okay. Okay, bila sudah lalu di I2 dan I3, kembali ke sini, akan gabung semula di YZ. Jadi maksudnya di sini 2 ampere semula. Okay. Jadi di sini UX ni 2 ampere, di sini
kita tidak tahu berapa, itu yang kita akan cari, berapa ampere yang akan pergi ke I2 dan berapa ampere yang pergi ke I3. Okey, sebab di sini 2 ampere itu akan terbahagi ya. Okey, dan kemudian bila balik sini akan gabung semula jadi 2 ampere semula dan kemudian ianya akan kembali 2 ampere ke terminal negatif dan begitulah seterusnya. Dia sentiasa bergerak macam ni. Arus terus kan, yang ini adalah bateri ya. Sebab ini adalah 1 liter yang menggunakan sumber arus terus. Okey. Jadi persoalan dia, macam mana kita mau cari ini, kan? Okey, kita teruskan. Okey, kita tahu satu lagi maklumat yang kamu perlu tahu ialah kalau bahagian sini, okay, ini 24 volt kan? Dari titik ini sampai titik ini, jumlah voltanya 24 volt. Maksudnya di bawahnya pada level kedua ini pun dari titik ini sampai titik sini pun samalah juga 24 volt. Di setiap tingkat bagi litar, setiap tingkat ini mempunyai voltan yang samalah ini sampai sini. Tetapi, okay, macam mana pula ini? Voltan di sini, UX. Voltan di UX, okay. Voltan di XY, yang ini, X dengan Y, XY. Dan voltan di YZ. Adakah sama? Tidak, voltan VUX tidak sama dengan voltan VYX, tidak sama dengan voltan VYZ. Tetapi, kalau kita tambah VUX, tambah dengan VYX, tambah dengan VYZ, kita sepatutnya dapat 24 volt. Kerana jumlah voltan dari titik hujung ke hujung ini adalah jumlah dia 24 volt. Okey. Sekarang kita perlu carilah satu-satu. Berapa voltan UX ni? Okey, guna lagi rumus ini. VUX iaitu voltan di UX sama dengan IR kan? Kita tahu, maklumat yang kita sudah tahu ialah jumlah arus yang mengalir di UX adalah 2 ampere. Okey. Rintangan di sini di UX ni adalah 8. Maka kita tahu jumlah voltan di UX ni adalah 16 volt. Di sini kita dapat 16 volt. Okey. Okey, kita pergi yang sini senang sikit lagi ya. Bagaimana pula dengan VYZ? Okey, voltan di YZ kita tahu jumlah arus mengalir tadi sudah gabungkan, jadi balik sini sudah jadi 2 ampere. So I di sini adalah 2 dan rintangannya adalah 2.5. Jadi kita tahu voltan di sini adalah 5 volt. Jadi dari sini kita sudah boleh tahu berapakah voltan yang melalui XY ni. Kan? Di mana 24 tolak dengan 16 tolak 5, sepatutnya kamu boleh dapat berapa? 3 volt. Jadi kalau kita tambah semula, 16 tambah 3 tambah 5, kita akan dapat 24 volt. Okey. Sekarang ni, kita tahu di sini 3 volt yang melalui XY lah kan, yang voltan di sini ni. Okey. Jadi kita mau tahu berapa arus di sini di I2 dan berapa arus di I3. Okey, mari kita lihat VXY sama dengan IR. Kita cari dulu di I2. Kita tahu V di sini 3 volt kan? Dari titik I2 ini sampai sini 3 volt. I2 dia kita tidak tahu berapa arus mengalir sini. Tapi kita tahu berapa dia punya rintangan. Jadi I2 3 sama dengan I2 6. Selesaikan matematiknya, kita dapat I2 itu adalah 3/6 sama dengan 0.5 ampere. Jadi kalau sini 0.5 ampere, kita tahu dari sini 2 ampere kan? 2 ampere masuk sini 0.5 pergi ke I2, kamu rasa berapa yang pergi ke I3? Tentulah 2 tolak 0.5 kan? Iaitu 1.5. Betulkah? Okey, kita boleh buktikan tu. Coba kita tengok.
Di sini pula kita tahu, ini 3 volt, dia punya voltan kan? 3 volt, I3 kita tidak tahu, tetapi kita tahu dia punya rintangan adalah 2. Oke, jadi selesaikan masalah ini. I3 sama dengan 3/2, 1,5 ampere. Oke, jadi maksudnya bila gitar tu, arus tu mengalir daripada sini, turun, pergi ke UX, sampai sini, ini masih 2 ampere kan, turun, pergi UX 2 ampere. Sampai sini, ia harus terbahagi. Separuh, iaitu berapa pergi ke I2, 0,5 ampere pergi ke I2, kemudian 1,5 ampere pergi ke I3. Okey, dan terus di sini. Soalan cikgu cuba perhatikan. Bandingkan ya, dia punya rintangan. Di I2 ni rintangan dia 6 ohm. Di I3 rintangannya 2 ohm. Kamu perhatikan, apabila rintangan kecil, arus yang lebih besar akan dapat mengalir pada dia. Kan? Berbanding kalau rintangan yang besar, semakin kecil pula arusnya kan? Okey. Apa jadi kalau jumlah rintangan ini sama? Katakan ini 2 ohm, ini pun 2 ohm. Apa jadi? Kalau rintangan sama di kedua tingkat ini kan, maka jumlah arus yang akan mengalir di setiap tingkat itu pun akan jadi sama. Oke, paham? Jadi jawapan bagi soalan 2C itu ialah bacaan A, bacaan sini ya, ini adalah 0,5 ampere. So itu saja. Cikgu harap kamu boleh faham, kamu cuba juga buat sendiri 2A dan 2B, nanti cikgu bagi jawapan dia ya. Oke, selamat belajar.